Muka surat 71. Muka surat 71. 71 di atas sekali masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kitab kita, kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama, iaitu Rubu' Ibadat. Kita akan sambung muka surat 71 di atas sekali mas'alatun ataupun masalah. Kita sedang bincang apa dia? Kita sedang bincang tajuk dia ialah tayammum. Tayammum ni tayammum kerana sakit. Tayammum ni ada dua sebab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tayammum yang pertama tayammum kerana tidak ada air. Ini paling simple dan mudah sahaja. Yang ni yang kita buat hari ni. Tayammum yang agak agak complicated sedikit dalam mazhab Syafi'i, iaitu tayammum kerana sakit. Tayammum dengan sebab sakit. Sakit tu sakit apa? Sakit yang tidak boleh kena air. Ini yang kita nak belajar secara detail supaya kita tak tersilap dan tak bercampur dengan mazhab lain. Kita ada stand sendiri, mazhab kita sendiri, ada tata cara mazhab kita yang berbeza dengan mazhab Hanafi. Jadi sebelum kita sambung hari ini, isu yang khusus hari ini dia agak praktikal dengan kita, iaitu tata cara tayammum orang yang ada balutan. Tata cara tayammum orang yang ada balutan. Ada 4 kes. Kita akan bincang ke semua 4 kes ini, detail dalam kitab kita ni. Kalau ada kitab lain dia lebih kurang ada 2 dan 3 kes saja. Kalau kitab kita ni memang habis ke semua 4 kes dia bawa. Sebelum kita nak bincang kes ini tuan-tuan, kita ingat balik tayammum sebab sakit yang tak boleh kena air ni, dia ada 2 isu besar. Ni kita nak bincang isu yang kedua ni. Isu yang pertama apa dia? Kalaulah dari segi umumnya ada 2 isu besar lah. Tapi kalau nak detailkan dia ada 4. Tapi 4 itu detail. Tapi kalau umum dia ada 2 isu besar. Isu yang pertama apa dia? Isu yang pertama, sakit yang tak boleh kena air ni pada anggota wudu. Ini umum. Yang jadi detail tu kenapa? Kerana dia detailkan ada yang tak boleh kena air pada seluruh anggota. Nak mandi yang wajib tak boleh. Seluruh anggota tak boleh kena air. Ini bukan isu balutan. Ini balutan isu kedua. Jangan bertukar dengan isu balutan. Isu balut tampal ini, malam ni kita nak bincang. Sebelum ni kita bincang isu tak boleh kena air. Balutan pun tak ada. Bukan ada balut di muka, tidak ada. Cuma tak boleh kena air. Kena pengganti dia ni ialah debu. Jadi umum kita dah, kita dah belajar dah detailnya. Tak boleh kena air di seluruh badan, tak boleh kena air pada anggota wudu, tak boleh kena air pada satu-satu anggota wudu. Muka tak boleh kena air, yang lain boleh. Ada yang tak boleh kena air pada satu juzuk. Satu juzuk muka ni sebelah kiri saya tak boleh. Itu pendetailan. Tapi kita umumkan oleh kerana kita dapat belajar, umumnya
Sakit tak boleh kena air ni pada pertama pada anggota wuduk dan anggota mandi. Yang kedua malah ni, iaitu sakit yang tak boleh kena air pada anggota wuduk yang ada balutan. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Dalam bahasa Arab dipanggil sahibul jabirah, orang yang ada balutan. Sahibul jabirah, orang yang ada jabirah, yakni orang yang ada balutan. Sama ada dibalut itu di muka, ataupun balut itu di lengan, ataupun balut itu di kaki, ataupun balut itu di kepala. Baik. Dia ada 4 kes kesemuanya. 4 kes ini kita akan belajar. Dia panggil apa tajuk spesifik dia? Tata cara tayammum orang yang ada balutan. Kenapa jadi 4 kes ini? Kes pertama kita akan bincang. Kes pertama ni dia panggil apa? Dia panggil satu wuduk, satu tayammum. Kenapa satu wuduk, satu tayammum? Kerana yang balutan hanyalah ada satu anggota. Dia tak banyak anggota yang ada balutan. Ada satu anggota sahaja. Maka apabila satu anggota sahaja, cukup satu tayammum. Kes yang kedua, satu fardu ataupun satu wuduk, 2 tayammum. Kenapa jadi 2 tayammum? Kerana 2 anggota yang ada balutan. Ini hari ni tuan-puan orang tak buat dah, tak beramal dah. Main dia bedal je, main dia mudah je, main pukal dia panggil, main bawa. Sakit tak boleh kena air di muka, terus tayammum, tak ambil wuduk. Itu bukan mazhab kita. Sedangkan kita solat mengikut mazhab kita, tu bahaya. Ambil tayammum mazhab Hanafi, solat mengikut mazhab kita, maka dia tak sah. Kenapa? Kerana bercampur satu qadiyah di dalam satu qadiyah beberapa mazhab. Itu kena clear. Baik. Kita akan baca. Kenapa dia jadi 4 kes tu? Sebab itu. Kes yang kedua dia ada 2 tayammum. Kes yang ketiga 1 wuduk, 3 tayammum. Kenapa jadi 3 kali kena tayammum? Kerana 3 anggota wuduk kita ada balutan. Kes yang keempat 1 wuduk, 4 tayammum. Full lah, semua balut. Keempat-empat balut. Muka balut, tangan hingga siku balut, kepala ke semua balut, dan kaki ke semua balut. Luka ke semua, yang 4-4. Jadi 1 wuduk, sekali wuduk, ada 4 kali tayammum. Itu cara dia macam mana. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Masalah ni bahasa fiqh, bahasa kita hari ni dipanggil kajian kes. Jika luka pada muka, jika luka pada muka dan ditempik balut, ditempik ni maksudnya dibalut tempat luka itu, tiada boleh basuh muka. Tempat balut tu tak boleh basuh, tapi kalau tempat balut boleh kena air, wajib muka balut. Ini dia renyah sikit tuan-puan. Renyah pun tak apa, dia ada pahala. Kita kadang-kadang renyah ni tak nak buat kena buka balut, kena ambil wuduk balut lain. Kalau boleh kena air pada bawah balutan, wajib buka balut. Kenapa tak boleh kena air? Kerana uzur pada perkara yang haruskan tayammum. Mudah saja tuan-puan, kalau orang tanya kita, dia kata luka saya ni ustaz balut ni, cuma saya nak tanya sakit saya ni boleh tak tayammum? Tu. Sakit saya ni balut ni boleh tak tayammum? Jawab dia, kita nak tahu kriteria sakit yang boleh tayammum. Maksud boleh ni mengharuskan tayammum. Itu dia panggil uzur pada perkara yang harus tayammum. Ingat balik di awal dulu kita bincang, dia panggil tayammum dengan sebab sakit. Sakit yang macam mana boleh tayammum? Dia panggil sakit ataupun uzur yang harus tayammum. Sakit ataupun uzur yang mengharuskan kita tayammum. Apa pun tak kisah, luka kena terpijak paku sikit saja, luka balut, boleh tak? Boleh tak? Tak nak buka, kena air. Nak tahu
tahap mana sakit yang boleh kita tayamum? Kita ingat balik, dia ada 8 ataupun dia ada 6 ciri sakit yang dibenarkan untuk tayamum. Pertama apa dia? Pertamanya dia bahasa kitab kita ni guna ataupun bahasa akademik dia ialah yakin yang tak boleh kena air. Yakin tak boleh kena air ni macam mana? Kita sendiri tahu ataupun kita tanya tabib yang adil. Luka kita ni, tahap luka kita ni, luka yang tak boleh kena air. Yakin sakit yang tak boleh kena air. Pertamanya, takut kalau kena air, takut membawa kepada hilang nyawa. Kalau doktor ataupun tabib yang adil kata tak boleh kena air pakcik, kena air pakcik berisiko mati. Kena air risiko mati. Jangan mandi. Sakit pakcik tak boleh mandi. Siapa yang kata? Tabib yang adil. Itu satu. Yang kedua, sakit kita ini, luka kita ini, luka yang boleh menghilangkan manfaat anggota. Kalaulah kena air, dia boleh menghilangkan manfaat anggota. Ini ranking tinggi lah. Kan ke bawah sampai ke bawah ni dia makin rendah level dia. Yang kedua ni, kalau kena air boleh hilang manfaat anggota. Maksud apa? Maksud dia boleh membawa kepada lumpuh. Tangan kita ni luka, aksiden. Doktor kata kalau kena air pakcik boleh kacau sistem saraf dan berisiko untuk bawa kepada lumpuh. Boleh kita tayamum. Yang ketiga, ciri yang ketiganya, kalaulah kena air dia bertambah, bukan bertambah, nombor 3 ni, kalau kena air dia sakit. 4 baru tambah. Kalau kena air sakit, pedih. Tak boleh kena air, pedih. Boleh tayamum. Tu kita nak tahu tu. Sakit luka kita ni tahap mana yang boleh tayamum? Kalaulah kena air, sakit. Sakit itu ataupun pedih itu dah boleh tayamum. Nombor 4, kalau kena air dia bertambah sakit. Sekarang ni duk sakit ni, tak kena air ni pun dah sakit. Titik air saja lagi bertambah sakit. Itu ciri nombor 4. Dan nombor 5 ni ialah kalau kena air dia risiko lambat sembuh luka ini. Pun boleh. Siapa tahu? Kita tahu ataupun doktor yang boleh tahu. Doktor kata jangan kena air pakcik, kalau kena air lambat sembuh ni. Biasanya luka pakcik seminggu sembuh. Kena air boleh jadi 2 minggu ke 3 minggu. Kita kontrol, jangan guna air. Maka boleh tayamum. Dan yang last kalinya, yang keenam, kalau kena air, dia panggil boleh menghilang ataupun meninggalkan kesan paru. Tapi ini diambil ni hanya pada anggota zahir saja, wajah. Kalau luka di muka, doktor kata kalau kena air tak mati, tak hilang manfaat, tak sakit, tak bertambah sakit, tapi dia boleh meninggalkan kesan paru yang huduh pada muka, maka boleh tayamum. Tapi kalau di kaki tak boleh, anggota lain tak boleh. Anggota lain dia kena 5 ciri lain. 5 ciri saja. Jadi ciri yang ke-6 ini, sebab yang boleh tayamum dipanggil uzur yang mengharuskan tayamum kerana sakit, kerana boleh meninggalkan kesan paru yang huduh pada anggota zahir ini, pada muka saja. Yang anggota lain dia ambil kira 6. Baik. Settle tu. Kenapa tak boleh basuh pada muka? Kerana uzur pada perkara yang harus tayamum. Syarat sah tayamum dengan sebab sakit. Kembali balik pada 6 ciri tadi. Maka apabila tak boleh basuh air di muka, nak buat macam mana? Tak boleh basuh tu kerana uzur yang diharuskan tayamum, maka hendaklah ia orang yang nak mengambil wuduk tadi ataupun orang yang nak mengangkat hadas kecil ini mengambil wuduk, niat mengangkat hadas yang kecil. Dia kena ambil wuduk, basuh muka, tempat yang boleh basuh.
Kan muka ni ada balutan. Tempat yang boleh kena air walaupun seinci jangan tak basuh. Contohlah dia balut muka ni, separuh sahaja balut muka. Contoh separuh. Maka separuh lagi ni boleh kena air. Maka kenakan air pada tempat yang boleh dikenakan air dengan niat aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Terangkat separuh hadas kecil, separuh lagi di bawah balutan itu tak kena air, tak terangkat. Maka pengganti dia ialah debu tanah. Sebab itu tayammum dipanggil apa? Dipanggil taharah dhaifah, pengganti kepada air. Air ini dipanggil apa? Dipanggil alat bersuci yang sebenar-benar di dalam sistem syariat Nabi kita. Di dalam syariat bersuci Nabi kita, dia alat bersuci ni dia hanya ada dua. Pertama, alat bersuci yang sebenar-benar air, dipanggil taharah qawiyah, iaitu alat bersuci yang sebenar, yang kuat. Yang kedua dipanggil alat pengganti ataupun alternatif kepada air, iaitu debu tanah. Sebab itu debu tanah dipanggil taharah dhaifah, bersuci yang lemah. Kenapa lemah? Kerana pengganti kepada alat yang sebenar, air. Apabila tak boleh, belah kanan tak boleh kena air, maka kena ganti dengan tayammum. Basuh muka tempat yang boleh basuhnya, basuh muka. Kena basuh tempat yang boleh kena basuh. Ruang yang ada basuh itu kena basuh. Jangan turut tayammum. Tak sah tayammum kerana masih lagi ada tempat dan ruang basuh muka yang boleh dibasuh. Kena ataupun wajib mengambil wuduk. Maka hendaklah tu wajib, bukan sunat. Hendaklah tu wajib basuh, wajib ambil wuduk. Dan selepas basuh tempat yang boleh kena air, tempat yang tak boleh kena air nak buat macam mana? Sapu. Dan sapu air atas balut itu, atas balutan itu sapu ataupun lap. Jangan cucuk air bagi lembab habis. Tu jiru air, ni bukan jiru, sapu saja. Maksud sapu ni lap lembab di tangan-tangan kita ni, kita lap saja. Tu dipanggil sapu. Beza sapu dengan basuh. Basuh ini disyaratkan bergerak air ataupun mengalir air. Lap ni ataupun sapu ini tak disyaratkan mengalir air. Air lembab di tangan kita, kita lap sahaja di atas balutan. Ini syarat yang diperuntukkan untuk memenuhi syarat saja. Untuk memenuhi syarat. Bukan kita kira dengan akal kita. Dia kata kalau sapu mana nak menyerap air dalam tu. Memang bukan untuk menyerap, kerana air tak boleh kena pada kulit di bawah itu. Tapi ini syarat yang telah ditetapkan. Syarat dia kena lap. Bukan untuk nak bagi air itu kena kulit, bukan. Bagi lap di atas balutan sahaja. Itu syarat yang telah ditetapkan. Sapu air atas balut itu. Kemudian selepas balut tak boleh selepas sapu tak boleh nak basuh tangan hingga siku, tak boleh lagi. Kalau sapu tangan ataupun basuh tangan hingga siku, dia panggil tak sah status tersebut. Kenapa tak sah? Formula asas dia kerana masih ada ruang di bawah balutan yang tak sempurna. Maka kalau kita terus dengan basuhan fardu seterusnya, dia auto tak sah. Kerana syarat nak berpindah ke fardu yang seterusnya, syarat nak basuh tangan hingga siku, mesti sempurna anggota muka terlebih dahulu. Tu kalau orang tanya kenapa tak sah kalau kita nak basuh muka, tangan hingga siku. Kalau basuh pun status dia tak sah, kena repeat lain. Jawab dia kerana tak sempurna basuhan rukun pertama ataupun fardu pertama. Nak menyempurnakan itu mesti diganti dengan debu. Barulah kemudian selepas tu, selepas apa? Selepas sapu air atas balut, hendaklah wajib dalam mazhab kita, bukan sunat, hendaklah wajib ia orang yang nak mengangkat hadas kecil tayammum. Wajib dia tayammum. Tayammum tu niat mengharuskan sembahyang fardu. Niat, kena niat. Niat mengharuskan sembahyang fardu
ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Yang kata hendaklah ia tayamum. Tayamum apa dia? Tayamum ni satu ibarat, satu panggilan merujuk kepada apa? Merujuk kepada perbuatan perbuatan mengena debu di muka dan debu hingga dua tangan. Pastikan debu sampah, walaupun kita tak buat, tak syarat kita buat. Itu dia panggil pastikan debu sampai di muka dan debu sampai di tangan hingga siku ini. Itulah dinamakan tayamum. Tayamum itu nama kepada apa? Kepada perbuatan menyampaikan debu di muka dan di dua tangan hingga siku. Itu dipanggil, bahasa ringkas nama dia lah tayamum. Niat. Niat ni dia ada dua tempat niat. Tak silap kita dah bahas sebelum daripada ni. Sekurang-kurang kena ada dua tempat niat. Tempat yang pertama ketika kita ambil debu. Tempat yang kedua ketika kita mengenakan debu itu di anggota. Itu tempat yang kedua. Dia sekurang-kurang kena dua niat, dua kali niat. Dia beza dengan wudu. Hendak niat apa dia? Mengharuskan sembahyang fardu. Dia ada 3 standard niat yang telah kita bincang sebelum daripada ni. Standard pertama mengharuskan sembahyang fardu. Standard niat tayamum yang kedua mengharuskan sembahyang sunat. Standard yang ketiga mengharuskan sentuh Al-Quran. 3 standard niat. Kalau kita niat standard pertama, dia boleh guna ke semua standard lain. Mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Kena niat ganti di muka. Jangan niat umum. Niat umum tak sah. Kerana kita ini spesifik niat ni ada tayamum ni, tata cara tayamum sakit tak boleh kena air di anggota muka. Kena niat apa dia? Menaharurkan sembahyang fardu, ganti tempat yang tak boleh kena air di muka. Itu lintasan niat yang perlu kita ada. Baik, sambung. Kemudian niat mengharukan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka dan sapu debu tanah atasnya. Balut itu atas tadanya. Dan sapu debu tanah atas balut itu. Kemudian selepas kita tayamum, tayamum ni tempat kena lap dulu. Dia cerita umum lah kali ni. Sebelum kita nak tayamum tuan-puan, kena lap muka kita. Kan muka kita tu kita basuh dengan air. Kena lap dulu. Kenapa kena lap dulu? Takut debu yang kita sampaikan di muka ni dia jadi lumpur, dia jadi selup, dia campur dengan air di muka. Kena lap dulu. Asal dia ni lap ni makruh. Tapi di sini boleh lap. Kenapa? Kerana ada hajat. Boleh lap. Jadi kita ambil basuh muka dulu. Selepas basuh muka ni, sini ni lap dengan air. Tak basuh tangan lagi. Kenapa? Kerana tak sempurna lagi. Kemudian sebelum basuh tangan hingga siku, ambil debu. Sediakan debu depan kita. Kita letak, tepuk sekali. Kemudian tak di muka. Tak di muka ni tempat ni tempat yang tak boleh, tak ada walutan. Maka sebelum letak kena lap dulu. Kita lap muka kita ni. Kenapa? Kerana nak bagi kering. Takut dia jadi lumpur ataupun selup. Selup tak sah kerana dia kena debu kering. Asal dia makruh. Kaedah dia tiap-tiap menghilangkan kesan ibadat makruh. Asal dia. Tapi di sini ada hajat, tak makruh. Jadi tiap-tiap perkara, perbuatan menghilangkan kesan ibadat makruh. Apa contoh dia? Contoh dia lepas tayamum kita lap muka. Hilangkan debu-debu di muka tak selesa, makruh. Lepas kita ambil wuduk, tak selesa basah. Lenjur habis ni, di tangan hingga siku lenjur, muka pun lenjur, ambil kain lap. Macam kita baru lepas mandi, makruh. Biarkan air wuduk kering sendiri. Kering sendiri di muka kita, air wuduk kering sendiri di tangan kita, kepala kita, kaki kita, biar di kering sendiri. Kenapa? Kerana itu ibadat. Jangan hilangkan kesan ibadat. Makruh. Apa maksud makruh?
perbuatan kita menghilangkan itu tidak ada pahala. Makruh ini, karahah ini dia benci, cuma tidak ada rekod dosa. Kenapa? Kerana makruh. Tapi kita niat, kenapa kita tak nak basuh dan tak nak lap? Niat mengelakkan daripada makruh. Lepas kita ambil wuduk, kadang-kadang kita tak selesa nak ambil kain tuala je, lap. Kita niat, kenapa aku tak lap? Kerana makruh. Nak meninggalkan perbuatan makruh, dapat pahala tak lap. Ketika kita rasa nak lap ni tak selesa ni, berlenjur ni, niat aku tak lap ni kerana mengelakkan daripada makruh. Tak nak buat perkara makruh, dapat pahala. Tapi di sini tak makruh kerana ada hajat. Baik, lepas kita lap semua tuan-tuan, maka kita pun ambil debu, kita tepuk sekali debu dan kita letak di muka kita, tempat yang tidak ada balutan. Tempat yang ada balutan, lap dengan debu juga. Lap dengan debu juga. Baik, selepas tu tepuk kali kedua, anggota tayamum kedua, anggota tayamum kedua, settle dah tayamum. Lepas settle tayamum, kerana tayamum ada dua fardu saja, muka dan tangan, kita terus ke langkah yang seterusnya. Apa dia? Iaitu basuhan fardu yang kedua, tangan. Kemudian sapu debu atas balu itu, kemudian sapu air atas langkau jauh sangat. Dan sapu debu tanah atas balu itu, kemudian basuh tangan. Seterusnya teruskan dengan fardu wuduk yang seterusnya. Yang kedua, basuh tangan dan sapu air di kepala. Rukun fardu wuduk yang seterusnya, sapu air di kepala. Dan basuh kaki, fardu wuduk. Lengkapkan fardu wuduk yang keempat ataupun yang seterusnya, basuh kaki. Baik, saya tahu. Dan jika luka pada tangan, ni tadi contoh luka pada muka. Ini masih kes yang pertama, masih isu pertama ataupun kes pertama, satu wuduk, satu tayamum. Cuma tidak bagi contoh saja. Kalau contoh pertama, satu wuduk, satu tayamum ni makna apa? Maknanya satu anggota berbalut. Contoh pertama anggota muka berbalut, ataupun contoh kedua tangan berbalut. Dan jika luka pada tangan dan ditempik balut tempat luka itu, tiada boleh basuhnya, basuh tangan. Maka hendaklah, ini wajib ia orang yang nak mengangkat hadas tu mengambil wuduk, basuh sekalian muka, kerana muka tidak ada balutan. Basuh sekalian muka, ini sekalian kawasan muka. Niat mengangkat hadas yang kecil, kemudian basuh tangan tempat yang boleh kena air. Kemudian dia basuh pula tangan tempat boleh kena air itu, dan sapu air atas balu itu. Mana tempat tangan yang ada balutan? Contoh tangan kanan ada balutan, basuh tangan kiri. Kemudian tangan kanan yang tempat yang boleh basuh, basuh juga. Balutan separuh itu lap saja. Dan sapu air atas balu itu, kemudian ia tayamum. Jangan sapu air di kepala lagi, kena tayamum dulu. Jangan sapu air di kepala, jangan sapu basuh air di kaki lagi. Kenapa? Kena lengkapkan, kena sempurnakan kawasan yang tak boleh kena air di bawah balutan di tangan. Kena. Nak buat macam mana? Selepas lap air di atas balutan belah kanan kita yang berbalut ni, maka kena tayamum. Ambil tayamum. Kemudian ia tayamum, niat mengharuskan sembahyang fardu dan sapu debu tanah itu atas balut itu. Lepas dia tayamum, maksud apa dia? Maksud dia tayamum di muka. Letak tangan, dua tangan atas debu, sampaikan
debu tanah di muka, kemudian letak tepuk sekali lagi, belah kiri ni yang tidak ada balutan ini, sempurnakan. Belah kanan yang separuh ni ada juga kenakan debu, di sini ada balutan, maka sapukan dengan debu atas. Kena lap juga atas dengan debu. Kalau tadi lap dengan air, ketika kita tayamum kena lap juga dengan debu. Lepas tu teruskan ke fardu yang lain. Teruskan ke fardu yang lain. Kamu dan sapu debu tanah itu atas balut itu. Kemudian selepas sapu tu, kemudian sapu air di kepalanya, baru boleh kita terus ke fardu yang ketiga. Baru boleh kita sapu air di kepala. Ni wuduk, teruskan wuduk. Tayamum dah settle. Satu wuduk, satu tayamum. Teruskan dengan sapu air di kepala dan basuh kaki, dan anggota lastnya kaki. Mudah saja. Konsep dia macam ni, sama je. Kalau kita tahu konsep ini, kita akan boleh implement di semua kes. Semua kes. Kaedah. Sebelum kita bincang kes yang kedua, masalah yang kedua tu kes yang kedua. Kaedah formula. Tiap-tiap sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk serta tayamum. Wuduk yang serta tayamum. Yang ni wuduk yang bercampur dengan tayamum. Kan formula apa ni? Formula kita nak tahu. Ni penting juga akan datang penutup. Conclusion di belakang tu dia akan bagi formula untuk kita tahu status sembahyang kita ini wajib qada ataupun tidak. Ini asas penting tu kan. Kadang-kadang orang apabila dia tayamum, dia kata, ustaz saya ni wajib qada ke tidak? Ada dua benda yang dia kena tahu. Pertama, dia kena tahu tata cara tayamum. Betulkan tata cara tayamum? Tak betul, tak sah. Tak sah tayamum menyebabkan tak sah solat dia. Apabila tak sah solat, wajib dia repeat ataupun wajib dia sembahyang dalam waktu. Repeat ni maksudnya dia dah terlepas, kena qada lain. Kalau dia tak terlepas lagi, dia just ulang. Just repeat saja. Dia tak terlepas waktu lagi, tak perlu qada. Masih ada lagi waktu. Cuma sembahyang tadi tak sah, kena ulang sembahyang lain. Sebelum dia ulang, dia kena settlekan tayamum yang betul. Kalau betul tayamum, nak tahu wajib qada ke tidak. Ini penilaian asas wajib qada ataupun tidak. Ada dua formula ni. Ini pertama dulu. Kaedah yang pertama, mudah untuk kita cek. Sekiranya anggota balutan itu anggota fardu, anggota tayamum dan anggota wuduk, auto. Tak perlu cek formula kedua. Kita tahu dah formula pertama ni, kita tengok balutan tu berada di anggota mana? Anggota tayamum. Anggota tayamum kan ada dua, muka dan tangan. Anggota wuduk kan ada 4. Kalau kena di anggota wuduk dan tayamum, 2. Kalaulah balut itu ada pada anggota tayamum dan anggota wuduk, dan maka secara auto wajib qada. Kenapa wajib qada? Jawab dia, kerana kedua-dua alat tak mampu nak menyempurnakan antara satu sama lain. Tempat yang ada balutan di mana? Di muka anggota tayamum dan muka juga fardu wuduk. Kalaulah sebelah kiri tempat tidak ada balutan, boleh kena air. Tempat belah kanan ini tak boleh kena air dan tak boleh juga kena debu. Kenapa? Kerana balut tak buka. Tempat yang ada balutan ni tuan-puan, dia tak boleh kena debu dan tak boleh kena air. Maksud dianya tak sempurna. Apabila tak sempurna, auto wajib qada. Tak perlu cek pada formula kedua. Tu. Tapi kalaulah dia itu luka ada balutan bukan pada anggota tayamum, dia hanya ada anggota wuduk, contoh luka di kaki, tu kena cek formula kedua. Baik, dan kaedah tiap-tiap sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk yang serta tayamum. Yang ni wuduk bercampur dengan tayamum, yang ada balut pada muka atau ada balut pada tangan. Dua anggota ni, atau
Sama ada balut pada muka atau balut pada tangan, wajib qadanya mutlaqan, wajib qada semata-mata tanpa kita cek formula kedua. Itu dipanggil mutlaqan. Wajib qada semata-mata tanpa perlu kita cek, tanpa qaid, tanpa kita qaid ataupun tanpa kita cek. Formula kedua nak kena cek sama ada ketika dia ambil wuduk itu, adakah dia ketika mana dia balut itu, adakah dia ada wuduk. Ini formula lain. Nak cek apa lagi? Cek ketika mana dia balut, ataupun dalam balutan itu ada najis ataupun tidak. Cek. Dan apa lagi yang kena cek? Yang ketiganya, ketika mana cara balutan itu adakah lebih pada kadar hajat. Kalau 2 inci dibenarkan lebih sikit saja. Luka 2 inci hanya dibenarkan lebih sedikit kadar untuk melekap pembalut saja, jangan lebih daripada luar hajat. Wajib qada. Itu formula kedua. Apa dia formula kedua, tuan-puan? Sekiranya balutan ada pada anggota wuduk, bukan anggota tayamum. Anggota wuduk yang tak termasuk anggota tayamum, apa dia? Iaitu luka pada kaki. Bukan luka pada muka, bukan luka pada tangan, tapi luka pada kaki. Kerana kaki ni anggota wuduk, bukan anggota tayamum. Kalau anggota tayamum, dialah anggota tayamum, dialah anggota wuduk, auto. Maka kita kena cek 3 benda yang kita kena cek. Benda yang pertama yang kita kena cek, ketika balut itu adakah dia ada wuduk. Ini biasanya, tuan-puan, ketika balut belum luka ni tak ada wuduk pun, maka kena qada. Ini syarat yang agak ketat. Sebelum dia balut, dia kena suci daripada hadas. Makna apa? Makna sebelum balut dia kena ada wuduk. Sama ada belum luka dia ambil wuduk, ataupun luka tu dia basuh juga wuduk, sakit-sakit belum sakit lagi, dia basuh-basuh ambil wuduk. Kenapa? Kerana dia nak elakkan daripada wajib qada. Yang kedua, ingat, balutan itu jangan ada balut najis pada balutan. Jangan ada darah yang banyak, nanah yang banyak yang tidak dimaafkan. Jangan ada najis pada balutan itu. Bersih-bersih balut, tidak ada najis. Kalau ada pun darah sikit yang dimaafkan. Yang ketiga, cara balutan itu tidak mengambil kadar luar pada hajat. Maksudnya bukan dia balut lebih daripada kadar hajat. Kalau hajat dia 2 inci luka, maka syarak membenarkan untuk kadar lebih sedikit saja daripada 2 inci. 2 inci lebih sikit. Kenapa lebih sikit? Kadar untuk lengkap pembalut. Jangan lebih sampai 2 inci setengah, dekat 3 inci dia balut. Luka sikit saja, tapi balutan dia besar tak apa. Tapi luah ni yang tidak dibenarkan, luah ni. Maka kalaulah luas, balut tak wajib qada. Itu apa? Wajib qada. Wajib qada. Sebab itulah ulama sebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, mesti ada topik yang adil untuk menguruh hal ehwal kebajikan umat Islam ketika sakit di hospital. Ini kita perlukan kepada hospital kita ini yang ada doktor yang adil, doktor yang lepas level fardu ain. Kalau doktor tak ambil tahu tentang fiqh ibadat, maka dia tidak adil. Bahaya. Ini kena doktor-doktor ini kena belajar ilmu fiqh asas. Bagaimana tata cara tayamum. Sebab apabila sakit saja pesakit dia bertanggungjawabkan untuk balut, maka dia kena tahu bagaimana cara teknik balut mengikut syarak, peruntukan syarak. Tak boleh balut lebih. Balut lebih wajib qada. Itu. Sebab tu ada istilah tabib yang adil. Di dalam sistem ibadat kita ni ada istilah tabib yang adil. Bahasa kita ini doktor lah, tapi tidak semestinya doktor. Cuma nak bagi faham, tidak semestinya dia ni doktor, tapi dia ada asas, ada basic, boleh mengurus orang sakit. Baik, saya tak.
yakni yang kata tak wajib qada mutlaq, wajib qada mutlaqan, yakni wajib ulang sembahyang itu kerana ada balutnya pada anggota tayamum, maka tiada boleh sempurna basuhnya pada wuduk dan tiada boleh sempurna sapuh debu pada tayamum, etc. Yang kedua. Yang kedua ni tuan-puan, kita percepatkan baca sebab kita dah tahu konsep dia. 4 kes tu mudah, konsep dia begitu. Cara dia, kita ambil wuduk dulu, kemudian kita tayamum. Kita ambil wuduk dulu, selepas ambil wuduk kita lap atas balutan, kemudian kita terus tayamum. Kemudian kita lap atas balutan, lap debu atas balutan. Kita terus ke rukun lain, terus ke fardu lain. Kalau satu wuduk satu balutan, dia panggil satu wuduk satu tayamum. Tapi kalau balutan itu dua, satu wuduk dua tayamum. Tengok macam mana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masalah satu wuduk dua tayamum. Jika ada luka pada muka dan tangan satu tempat, bukan semua tangan lah, ada lagi ruang untuk dia ambil wuduk dan ruang untuk sapu debu. Jika ada luka pada muka dan tangan satu tempat, atau beberapa tempat, tangan ni kan luar, luka beberapa tempat, tapi ingat beberapa tempat dikira sekali saja. Tangan ni kan satu anggota. Kalau berbalut kecil-kecil ni, 3 balutan kecil, dia kira satu anggota. Apabila satu anggota dikira sekali basuh dan dikira sekali tayamum. Dikira sekali tayamum. Cuma nak bagi contoh, kalaulah balut itu pada anggota muka, separuh anggota muka ataupun semua anggota ada balutan. Yang kedua, dan dua anggota ada balutan, dan ada balutan juga di tangan. Sama ada balutan itu seluruh tangan ada balutan, ataupun satu juzuk sahaja ada balutan. Sama konsep dia. Contohlah, sini pun ada balutan, sini pun ada balutan, sini 2 balutan, sini 2 balutan. Luka kecil, maka doktor dia tak balutlah semua sekali. Dia balut sini 2 inci, dia balut sini 2 inci. Okey. Nak buat sama je. Dan ada balut pada muka dan tangan yang betulnya, dan tangan yang betulnya, betul tangan. Maksudnya ada tangan yang bengkok. Kalau dia belajar, awak panggil apa, baca kitab jawi tanpa belajar, berguru, maka dia andai saja. Sebab tu bahaya tu, mana? Kita ni memang simple bahasa dia, kita boleh faham, tetapi ada tempat-tempat tertentu yang perlukan kepada huraian daripada penulis. Ini bukan tangan yang betul, maknanya tangan yang tak bengkok, bukan. Tangan yang betul di sini maksud tangan yang asli, bukan tangan yang lebih, bukan. Kalau ada 2 tangan, tangan yang lebih itu tak dikira. Tapi kalau asli dua lah tangan wajib basuh. Bukan tangan zaidah, bukan lebih. Karena asal di belah kiri, nisbah belah kiri dia ada 2 tangan asal. Dua-dua tangan wajib basuh. Wajib basuh dan wajib tayamumkan. Kita ni ada sebelah saja, nisbah kiri belah. Dia panggil, kalau tangan kita ni tangan yang asli, nisbah belah kiri, bukan depan, bukan belakang, maka wajib basuh walaupun ada 2, ada 3 tangan. Tapi kalaulah zaidah, dia baru tumbuh, umur 40 ni lain macam, tumbuh pula tangan satu lagi, cabar macam sotong, itu tak wajib basuh. Itu dia panggil tangan yang zaidah, tangan yang baru, tangan yang lokal, tangan yang bukan ori. Ingat, kalau kejadian asal ada 3 tangan, wajib basuh ketiga-tiga tangan. Kalau depan ada 3, wajib basuh ataupun tidak depan? Jawab dia tak wajib basuh depan. Tu kena tahu tu, kita dah belajar asal. Maksud basuh tangan kiri. Apa maksud basuh tangan kiri? Basuh tangan yang pihak kiri. Nisbah pihak kiri wajib basuh walaupun 3 tangan, walaupun 4 tangan.
Bukan pihak depan, bukan pihak belakang, bukan pihak atas. Atas kepala ada tangan, naik satu tangan. Depan ada 3 tangan, macam sotong. Belakang pun ada 2 tangan, tak wajib basuh depan, tak wajib basuh belakang, tak wajib basuh atas. Itu maksud apa kita belajar asas dulu. Wajib basuh tangan kiri, wajib basuh tangan kanan. Maksud tangan kiri, pihak kanan. Walaupun berapa tangan wajib basuh, kalau tangan itu asli. Dan tangan yang betulnya, tangan yang aslinya tangan, tiada boleh kena air basuhnya. Basuh tangan tak boleh kena air, tak boleh kena air pada balutan. Maka hendaklah ia orang mengangkat hadas tadi pada mengambil wuduk itu niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Dia basuh, kena basuh muka dulu, tempat yang boleh basuh muka, walaupun muka ada balutan. Lepas basuh muka tak boleh basuh tangan lagi, kena ambil tayamum. Itu tayamum pertama. Dan basuh muka tempat yang boleh kena air. Kena basuh muka tempat boleh kena air dan niat. Dan sapu air atas baluk itu berapa ada baluk pada muka? Ada 2 baluk kiri kanan, 2 baluk kena lap dengan air. Lepas kita basuh tempat yang tidak ada balutan, maka ada balutan 2 ni kena lap. Dan basuh muka tempat yang boleh kena air, dan sapu air atas baluk itu. Kemudian hendaklah ia orang mengangkat hadas tadi tayamum. Jangan basuh tangan lagi, kena tayamum dulu. Tayamum pertama, niat menharuskan sembahyang fardu. Niat menharuskan sembahyang fardu. Ganti tempat tak boleh kena air di muka. Tu macam tadilah. Ini dia ringkas. Kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air. Habis. Lepas tayamum, dia express kan? Dia express. Lepas tayamum, ni tayamum pertama. Kita basuh muka niat, lap tempat yang atas balutan tadi, kemudian tayamum. Tayamum kenapa kena tayamum? Sebab ni kan ada balutan. Ni ada balutan 1 ataupun 2, tak boleh basuh tangan lagi. Ini dia panggil tayamum pertama. Tayamum ni apa? Niat menharuskan sembahyang fardu, ganti tempat tak boleh kena air di muka. Di muka ni. Selesai tayamum, kenakan debu, sapu sampaikan debu tempat yang anggota yang boleh kena debu, dan lap sapu pada tempat yang tak boleh kena debu, sapu atas balutan. Kemudian teruskan tepuk kali kedua, tangan hingga siku. Kenakan tempat yang boleh kena debu, kerana tangan pun ada balutan. Tempat yang boleh kena debu, kenakan debu. Atas balutan, lap. Konsep yang sama. Barulah boleh basuh. Teruskan fardu wuduk yang kedua, kena basuh tangan tempat yang boleh basuh. Kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air, dan sapu air atas baluk-baluk itu. Kemudian ia tayamum. Tayamum kedua, 2 kali tayamum. Satu wuduk, 2 kali tayamum. Tayamum sama. Ambil tayamum, sampaikan debu ke muka. Niat apa dia? Menharuskan sembahyang fardu, ganti tempat tak boleh kena air di tangan. Tadi ganti tayamum pertama, ganti tempat tak boleh kena air di muka. Tayamum kedua, niat ganti tempat tak boleh kena air di tangan. Hendaklah ia niat sahaja aku tayamum menharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada tangan. Kemudian sapu debu atas balu itu. Sama, debu atas balu, sapu. Kemudian sapu air, boleh teruskan wuduk. Sapu air di kepala dan basuh air di kaki, basuh kaki dan basuh kaki. Maka jadilah pada satu wuduk 2 kali tayamum. Settle. Satu wuduk 2 kali tayamum. Ini renyah ni. Masalah kita teruskan kerana ada sikit lagi masa. Terus dengan kes yang ketiga, kita ekspreskan sebab konsep kita dah tahu. Yang penting konsep je. Kita faham konsep, insya-Allah. Apabila sakit, get ready dah ilmu. Jangan sakit baru nak cari, kacau.
Sakit baru nak cari. Saya sakit aksiden ni, muka tak boleh kena air, nak buat macam mana? Ustaz, telefonlah ustaz. Jadi kita apabila ilmu ni, kata ulama, ilmu bersedia sebelum sakit. Jenis tayammum, jenis tata jalan sembahyang orang sakit, itu dia kena tahu sebelum sakit. Macam mana sakit tak boleh duduk, tak boleh berdiri, kena duduk. Macam mana sakit tak boleh duduk, kena baring. Macam mana tata cara sembahyang sambil mengiring, sambil teletan, sambil mengiring. Tu tak boleh mengiring, teletan, tak boleh teletan, menggunakan isyarat. Itu dipanggil ilmu sebelum sakit. Yang ketiga, iaitu satu tayammum 3 kali, satu fardu wudu, 3 tayammum. Ni orang pelik ni, mazhab lain pelik. Dia kata pelik tengok mazhab Syafi'i. Siapa satu fardu 3 kali tayammum. Ada yang satu fardu dia bedal siapa 4 kali tayammum. Orang Hanafi dia simple, dia tak ambil, tak ada wudu. Sakit terus tayammum, tidak ambil wudu. Itu mazhab Hanafi. Kita di Malaysia pun popular mazhab Hanafi. Kita belajar di sekolah, sakit tak boleh kena air, terus tayammum. Tak tahu mazhab mana, cikgu-cikgu pun tak cerita, kita pun tak reti tanya lagi sekolah rendah. Baru sekolah rendah tak pandai lagi tanya mazhab-mazhab ni. Kita sekolah menengah pun tak faham lagi apa dia mazhab ini. Naik universiti lagi pening, lagi tak faham. Batu orang ni hari ni tuan-tuan, orang belajar universiti hari ni, ada kawan saya belajar universiti UK. Balik-balik UK jadi pelik. Jadi dia panggil alalil mazhab. Dia ambil ilmu di UK. Dia kata, ustaz, duk buat pening-pening apa mazhab ni? Zaman Nabi tak ada mazhab. Kita tahu dah. Dia ambil di mana ni? Tu bahaya. Belum pergi luar negara. Ni bagi kemah dululah ilmu tu. Nak pergi Mesir ke, nak pergi UK. Lagi-lagi lah UK kan? Jadi dia kata, zaman Nabi tidak ada mazhab. Kenapa kita tiba-tiba akhir zaman pandai create mazhab? Tu bahaya kepada. Atau kita belajar dulu kitab ni, kalau tuan-tuan masih ingat, kitab ni awal-awal kita belajar dulu mengenal mazhab. Di awal dulu, adakah wajib mengikut mazhab? Tuan guru kita dah tahu bagaimana cara untuk berinteraksi dengan umat akhir zaman. Baik, masalah jika ada luka itu pada muka dan 2 tangan, atau salah satu daripada 2 tangan, dan ada balut-balutannya, dan ada balut-balutnya, dan tiada boleh kena air sekalian kepalanya. 3 tempat. Muka ada balutan, tangan ada balutan, dan di kepala ada balutan. Nak buat macam mana 3 balutan ni? Di kepala ni tuan-tuan, mudah aja. Di kepala yang kata yang boleh tayammum ni, kena semua kepala. Buku habis pakai serban, macam serban ni. Semua kepala tak boleh kena air, baru boleh tayammum. Tapi kalau separuh kepala tak boleh kena air, tak perlu tayammum. Kerana sebahagian daripada ni boleh kena air. Mazhab Syafi'i tak wajib separuh daripada kepala, dan tak wajib seluruh kepala kena air. Tak wajib. Dia hanya wajibnya ialah sekurang-kurang, dia panggil sebahagian daripada kepala. Sebahagian tu apa dia? Sebahagian tempat daripada kepala. Apa makna sebahagian? Sebahagian kecil daripada kepala wajib sapu, bukan basuh. Sunat basuh. Yang mazhab Syafi'i yang wajibnya ialah sapu, tetapi sunat dibasuh. Yang wajibnya ialah sekurang-kurang paling kecil tempat itu, asalkan tempat itu daripada kepala. Sama ada depan, kiri, kanan, tengah, belakang, tak kisah. Boleh sapu sebahagian kecil. Maka ulama kata sebahagian kecil itu kecil mana? Ulama mazhab Syafi'i kata maksud kecil itu sekira-kira walaupun sehelai rambut di hujung rambut itu, itulah paling kecil. Bukan satu rambut itu kita sapu, tidak. Sehelai rambut, bahkan memadai sah di hujung rambut itu, itulah sebahagian kecil kawasan kepala yang wajib disapu. Adapun sunatnya ialah 2. Yang pertama sunat basuh, yang keduanya tempat basuh, iaitu seluruh kepala sunat.
Dua cara. Sunat pertama basuh, yang wajibnya lah sapu. Sunat yang kedua tempat. Tempat basuh itu bukan separuh, bukan 1/3, bukan 1/2, tapi sunat seluruh kepala sapu. Cara dia tuan-tuan, dalam mazhab, dalam kitab Mat'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain, dan dalam kitab kita juga sebut, teknik dia ialah temukan dua, supaya dia kena semua. Jadi kita sampai di belakang, gustan balik. Itu cara kalau kita nak guna tangan. Melainkan paling mudah pakai kolok, selang kepala dan kolok. Selang kepala dan kolok, semua kena basuh. Dia panggil basuh lah. Kita malah nak selang ni tempat, kita buat macam ni lah. Basahkan air, maka kita temukan ni belakang ke depan balik. Itu sunat. Sunat tempat seluruh kepala, dan cara dia ialah basuh. Dua dapat pahala. Benda-benda kecil macam ni, teknikal macam ni tuan-tuan, kita tujuan kita belajar untuk collect pahala lebih. Kita tahu dua cara ni dapat cuba pahala. Pertamanya basuh, dapat pahala basuh. Walaupun sikit basuh, dapat pahala basuh. Tapi kita nak yang kedua, seluruh kepala basuh. Jadi dapat dua pahala, pahala basuh dan pahala tempat basuh. Tapi kena tahu. Kalau buat cara tak tahu, maka dia tak akan dapat pahala. Kebetulan kita buat lama dah. Kenapa? Kerana tiru basi. Tiru basi ni tak boleh dalam sistem syarak. Dalam lain bolehlah. Dia tak boleh tiru-tiru. Dia tak dapat pahala. Tiru pakai serban, cantik pakai serban dia, jadi. Tiru pakai serban jadi. Bukan payah pakai serban tuan-tuan. Beli di kedai, modal dia dalam 2-13 ringgit saja. Balik duduk depan cermin 5 minit. Buka YouTube, cara macam mana. Hari ni banyak orang buat, orang panggil apa ni, ajar serban dalam YouTube. Pakai serban. Tak perlu belajar sampai sejam 2 jam, tak perlu. Kita tengok dalam YouTube, kita boleh tiru. Tetapi kita tak tahu cara untuk dapat pahala. Pertamanya niat, yang keduanya tata cara memakai. Pahala serban satu, pahala ekornya satu. Niatnya satu. Pertama niat, yang kedua tata cara. Tata cara serban, yang kedua tata cara serban yang berekor. Ekor ni pahala lain. Tapi orang yang tak tahu cara dia tuan-tuan, dia pukul rata. Serban yang berekor, ekornya lebih. Sampai di punggung, mazhab Syafi'i tak sunat ekor lebih. Kalau dia pakai ekor lebih, ekornya tak dapat pahala, serban dapat. Tapi kalau niat tak niat, bernawah lagi. Dia pakai itu tak niat ibadah. Nabi kata ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Hendaklah kamu berserban, sunat. Kerana serban ini salah satu uniform ataupun pakaian malaikat. Tapi kita pakai ni time mengajar je tuan-tuan. Time tak mengajar tak pakai. Malu kat ulama, kerana pakaian ulama. Nanti orang panggil ustaz tanya soalan, mampu kita nak jawab. Sebab tu saya, tuan-tuan tengok serban hanyalah ketika mengajar. Di luar mengajar pakai t-shirt je. Seluar jeans tak pakai lah. Tak ada seluar jeans. Bukan salah seluar jeans tu. Ada orang pakai seluar jeans nanti kotor. Seluar jeans tak boleh pakai tak? Tak boleh pakai seluar jeans. Jeans bagi pakai je lah. Ada orang, saya jumpa dengan jemaah 2-3 tempat di shopping. Dia tenung saya. Dia biasa pakai serban kan. Tenung saya. Dia tak berani tegur. Sampai dekat. Minta maaf, ni Ustaz Azhar. Ya. Oh, lain lah Ustaz. Saya biasa tengok Ustaz pakai serban. Kata serban mengajar saja. Dia tak kenal lah. Tengok dia tu rock lah. Tak berani nak pakai serban di luar tempat. Takut orang kata ulama, kita bukan ulama. Kita baca kitab pun muakak kan. Pakai serban, jahanam. Tapi hari ni ada orang tak mengaji pakai serban. Allah, takut tuan-tuan. Tak mengaji tapi pakai serban. Tak mengaji pakai serban, mengajar pula, lagi bahaya, 2 kali bahaya. Kalau tak mengaji pakai serban saja okey lah, tak menyesatkan orang. Jadi dia seronok-seronok nak ala-ala ulama, ala-ala Islami. Tu bukan Islami betul, ala-ala saja tu, tiru-tiru. Bahaya lagi pakai serban, mengajar pula, dah tak mengaji. Ya Allah, wal-a'yadzubillah. Tu kena halau awal-awal. Tuan Nazir jangan jemput orang macam ni. Ni syaitan akan yang akan menyesatkan jemaah kita. Baik, teruskan.
Okey, baik. Habis. Dan dah dua tempat dah. Habis dua tayamum, apa yang perlu kita buat? Satu, dia tiga. Tiga tayamum semua. Dan sapu air atas baluk muka itu, hendaklah ia tayamum. Niat sahaja aku tayamum, mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Dan sapu debu atas baluk itu, habis dua tayamum. Kemudian basuh tangan tempat yang boleh kena air, dan sapu air. Di mana ni? Sapu air betul kan? Dan sapu debu atas baluk itu, kemudian basuh tangan tempat yang boleh kena air, dan sapu air atas baluk tangan itu, maka ia tayamum, niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti tayamum yang tiada boleh kena air pada tangan. Ini dua. Dan sapu debu atas baluk itu, kemudian ia tayamum pula, niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti sapu air di kepala. Sebab di kepala dia tak boleh nak sapu air langsung, penuh semua di kepala ni baluk, tak boleh kena air langsung. Kalau boleh kena air, maka tak perlulah ditayamum, dia just kenakan air saja di kepala. Tetapi seluruh kepala dia ni tak boleh kena air. Nak buat macam mana? Kena tayamum, maka terus dengan tayamum. Ni. Kemudian ia tayamum pula, niat mengharus sembahyang fardu, ganti sapu air di kepala. Terus tayamum, tak perlu sapu air. Kenapa? Kerana tak boleh kena air. Kalau ada tempat yang boleh kena air di kepala, tak perlu tayamum, cairkan saja. Kemudian basuh kaki. Selesaikan dengan fardu yang keempat, basuh kaki. Maka jadilah pada satu wudu 3 kali tayamum. Konsep dia sama, cara dia. Baiklah sekali, satu wudu 4 kali tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada luka itu pada tangan, dan pada muka, dan kepala, dan pada kepala pun tiada boleh kena air, dan kaki ada luka, seluruh kepala pun tak boleh kena air, kaki pun ada balutan, tak boleh kena air, muka pun ada balutan, tangan ada balutan, 4 balutan. Maka muka dan tangan dan kaki ada balut. Maka muka dan tangan dan kaki ada balut. 3 tempat. Tempat-tempatnya seluruh kepala. Maka hendaklah ia mengambil wuduk, basuh muka tempat yang boleh kena air. Maka hendaklah, wajib ia siapa? Ia orang yang nak mengangkat hadas, mengambil wuduk. Apabila ambil wuduk, nak basuh apa dulu? Basuh muka tempat yang boleh kena air. Muka ni ada balut, tapi basuh juga tempat yang boleh kena air. Kalau seluruh muka tak boleh kena air, kena sapu. Ambil air, selap atas balutan muka, semua kawasan muka ni balut. Semua. Dia ada 2 muka 2 je. Muka, mata dia tak balut lah. Balut mata kacau. Mata dia balut, habis. Mulut pun balut, mati. Dengan mulut-mulut, mulut ni lebih lah, ada lah tempat ni nafas. Keluarkan dia punya straw tu. Lain tak boleh basuh semua muka ni, tak boleh basuh. Maka dia lap semua muka, kawasan muka ni lap saja. Lap dengan apa? Lap dengan air. Jangan lap dengan debu lagi, lap dengan air dulu. Apabila lap dengan air semua, barulah dia tayamum. Tu mudah saja konsep dia. Maka muka, hendaklah ia mengambil wuduk, basuh muka tempat yang boleh kena air. Basuh, jangan basuh saja, niat. Niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, dan sapu air atas balut.
Lepas dia basuh tempat yang tak ada balut, kena sapu pula atas balut. Kena sapu. Kemudian lepas dia sapu air atas balut, jangan basuh tangan lagi, kena tayamum. Tayamum pertama, dia ada 4 tayamum. Kemudian ia tayamum, jangan tayamum saja, kena niat. Apabila kita sebut tayamum, terbayang di minda kita menyampaikan debu pada muka dan pada tangan. Itu je. Ni pun kacau tuan-puan kan. Tayamum ni setengah orang dia ingat nak tayamum ni tempat luka. Tu pun teruk juga. Luka di kaki, dia nak sapu debu di kaki. Orang kata tayamum ganti tempat luka. Saya luka kaki ustaz, lepas tu nak buh di kaki. Kalau macam ni, tanya dia, kalau akak hadas besar nak buat macam mana? Akak besar ni seluruh hadas, seluruh anggota ni ada hadas. Dia jima, tiba-tiba tak ada air. Nak mandi wajib tidak ada air. Nak semayang kena akak hadas. Tak akak hadas tak sah solat dia. Nak akak hadas macam mana tak ada air ni? Wudu. Tak apa ni? Tayamum. Tayamum mana? Berguling dalam debu ni. Kalau dia faham kalau luka di kaki kena tayamum di kaki, maka kalaulah mengakak hadas besar kena berguling dalam debu. Boh debu depan ni dalam neka ni tu, dalam apa bekas tempat ni, pakai berguling dalam debu. Kenapa dia berguling itu ji? Akak hadas. Tayamum. Walaupun seluruh badan kita ada hadas, debu hanyalah sampai di muka dan tangan saja. Kena faham apa makna tayamum. Sebab tu mudah saja bahasa dia. Kalaulah tak ada air, mengakak hadas besar, kena tayamum. Tayamum apa ni? Tayamum kerana akak hadas besar, ganti air. Tayamum tu di minda kita terbayang apa? Menyampaikan debu pada muka dan tangan. Itu saja. Itu panggil tayamum. Kalau wudu, pastikan 4 anggota terbasuh. Dia panggil wudu. Cuma ringkas wudu. Kalau bahasa panjang dia, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala, basuh kaki, niat dan tertib. Panjang. Maka ringkas panggil wudu. Tapi kita nak kena panggil wudu, terbayang ada 4 anggota wudu, campur niat dan tertib. Kemudian tayamum. Ia tayamum, niat. Apa dia niat? Mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Tayamum pertama. Lepas dah siap tayamum, dan sapu debu tanah atas balut tu. Sapu debu tanah atas balut. Kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air. Barulah boleh terus ke fardu yang kedua. Apa dia fardu kedua? Basuh tangan. Fardu pertama muka, dah settle dah. Basuh sekali dan juga tayamum sekali. Lepas tayamum satu kali, nak tayamum kali kedua. Kenapa? Kerana tangan pun ada balutan. Sebelum tayamum kena basuh dulu kawasan yang boleh kena air. Tu. Kemudian ia basuh tangan tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balut itu. Kemudian ia tayamum kali kedua. Niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada tangan. Ada di tangan ni tak boleh kena air. Kena niat. Kemudian ia tayamum pula, tayamum ketiga pula. Tayamum ketiga ni kenapa? Kerana seluruh kepala dia berbalut, tak boleh sedikit pun air. Terus tayamum je, tak payah masuk, tak payah sapu. Tak payah sapu air. Kemudian ia tayamum pula. Pula ni maknanya tayamum juga sebagaimana tayamum kali kedua. Niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti sapu air di kepala. 2, 3 dah. Kemudian basuh kaki tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balut. Di kaki kita ni ada balut, tapi ada juga ruang untuk kena air. Kena basuh dengan air. Lepas basuh dengan air tempat yang boleh kena air, dan sapu balut di atas, sapu air di atas balut. Kemudian ia tayamum. Lepas tu tayamum kali keempat.
Niat apa dia? Niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti tempat yang tiada boleh kena air pada kaki. Maka ni tafriq. Jadilah satu wuduk 4 kali tayamum. Satu wuduk 4 tayamum. Complete. Habis. Itulah dia sebanyak-banyak tayamum dalam mazhab kita. Satu wuduk 4 kali tayamum. Habis. Dan penutup, tuan-tuan. Kita tutup dah. Adapun jika ada luka itu pada kaki juga. Jadi di sini ni tuan-tuan, dia nak cerita secara indirect. Kita kena faham. Formula kedua. Formula pertama, kalaulah luka itu pada anggota tayamum dan anggota wuduk, muka dan tangan. Kalau kita luka, ambil wuduk, konsep yang sama, tetapi status dia wajib qada ataupun tidak. Itu wajib qada. Jadi kita dah tahu formula tadi. Kalaulah luka pada muka dan atau bukan dan luka pada muka atau tangan, wajib qada secara auto. Tak perlu cek 3 benda lagi. Yang kedua, kalau luka pada kaki. Ini. Adapun jika ada luka itu pada kaki jua. Apa makna jua? Sahaja. Apa makna sahaja? Tidak luka pada muka, tak luka pada tangan, tak luka pada kepala. Itu ada makna jua. Lepas tu guru saya kata, jangan baca kitab bermudah-mudah. Jangan baca kitab layan tanpa menghargai setiap satu demi satu huruf. Kerana ada makna setiap huruf. Jua pun ada makna. Adapun jika ada luka itu pada kaki saja, apa makna saja? Tidak luka pada muka, tak luka pada tangan, tak luka pada kepala. Dan ada balut yang tiada boleh kena air. Maka perincian nak buat macam mana? Keluar hukum. Maka hendaklah wajib ia seseorang nak mengangkat hadas kecil ni, mengambil wuduk, niat mengangkat hadas yang kecil, basuh muka dan basuh tangan hingga siku, dan sapu air di kepala, dan basuh kaki tempat yang boleh kena air, dan sapu air atas balut itu. Kemudian ia tayamum. Kemudian ia orang mengangkat hadas tu tayamum. Tayamum di mana? Tayamum muka dengan tangan lah. Niat mengharuskan sembahyang fardu, maka tiada wajib qada sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu, kerana balut itu bukan pada anggota tayamum. Status sembahyang kita tak wajib qada. Maka tiada wajib qada sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu. Jika ada luka pada kaki itu, wuduk yang ada luka pada kaki. Kerana apa? Kerana balut itu bukan pada anggota tayamum, tak wajib qada. Tetapi ingat, ni tiada wajib qada dengan ada 3 syarat. Kalaulah cukup 3 ni, tak wajib qada. Yang kita cek awal tadi ada 3. Yang kita cek di awal tadi, formula pertama itu tanpa perlu cek 3 ni. Formula pertama, kalau luka pada anggota tayamum, auto wajib qada, tak perlu cek. Tapi kalau luka lain pada anggota tayamum, ini luka pada kaki, kita nak tahu wajib qada atau tak wajib qada. Secara umumnya kita kata tak wajib qada kalaulah tayamum itu lukanya di kaki, apabila cukup 3 syarat. Tak cukup 3 syarat, wajib qada. Tu. Tiada wajib qada tadi dengan sempurna 3 syarat. Apa dia syarat pertama? Pertamanya daripada 3. Tak kala ni ketika balut itu, ketika dia balut luka dia yang diuzurkan, diharuskan dia tak perlu kena air tu, ketika balut itu ia suci daripada hadas.
Apa makna suci daripada hadas? Dia ada wuduk. Ketika balut dia ada wuduk. Sama ada wuduk dia ini daripada awal sebelum dia luka, ataupun selepas luka dia terus ambil wuduk dalam keadaan yang sakit pun dia lawan ambil wuduk juga. Boleh jadi dua situasi. Luka ni ada wuduk ni, sama ada sebelum dia luka dah ada wuduk, ataupun selepas luka dia basuh cepat-cepat dia ambil wuduk baru dia balut. Takut lama ni, takut apa? Takut lagi sakit tak boleh dah kena air, dan kalau lah sembahyang juga wajib qada. Dia tahu ni penting, tahu panduan wajib qada ataupun tidak. Jadi kalau lah kita luka di kaki, cepat-cepat ambil wuduk. Kenapa? Kerana solat dengan tayammum pastikan tak wajib qada. Yang kedua, syarat kedua tak wajib qada, suci tempat dibalut itu daripada najis. Tempat balut kita luka kita tu bersih dulu luka. Buang darah di luka, buang nanah di luka. Nanah tak ada lagi lah baru luka, buang darah dulu. Apabila buang darah, kita balut keluar darah, itu dimaafkan. Jangan kita balut dalam keadaan ada darah, tidak dimaafkan. Darah yang banyak. Apabila kita basuh gelak semua, kita balut, keluar darah dalam balutan, itu dimaafkan. Ingat, balutan itu kadar tebalnya. Balutan ini tebal, ketebalan andaian kita, zon kita tak keluar dah darah, tiba-tiba keluar darah, dimaafkan. Yang kedua. Yang ketiga, ketiganya syarat tak wajib qada, balut itu tiada lebih daripada qadar hajat yang tak dapat tiada balut. Kena ambil qadar hajat yang wajib, yang mesti. Kalau tak ambil qadar ni tak lekat balut. Tu. Maka jika ternafi satu syarat, kena cukup 3 syarat, sempurna 3. Maka jika ternafi satu syarat, tak cukup satu syarat. Ternafi itu mana tak cukup satu syarat. Daripada 3 syarat itu, mana contohnya tak cukup satu syarat daripada 3? Seperti masa balut itu ia tiada wuduk. Masa balut itu tak ada wuduk. Kebanyakan kita macam ni ya, tak jaga. Kadang-kadang masa luka tu tak cek wuduk ada tak, wuduk ada ke tidak, tak cek pun. Mai balut dulu. Lepas balut tu baru cek. Balut dah tak ada, dalam balut tak ada najis. Balut pun qada hajat, tapi terlupa nak ambil wuduk. Kena qada juga. Tu nak elak daripada qada. Kena jaga, ini cara asal dia. Ini penting ilmu ni untuk meringankan tugas kita supaya solat kita tak wajib qada. Seperti masa balut itu ia tiada wuduk ataupun ada najis. Contoh kedua, contoh pertama, ketika balut dia tidak ada wuduk, walaupun najisnya tidak ada, walaupun qadar hajat ambil seqadar hajat, tetap kena qada. Kenapa? Kerana satu syarat tak sempurna. Ataupun yang kedua, satu syarat juga bagi contoh yang kedua, ataupun ada najis. Najis ada di bawah balutan, dia balut dalam keadaan ada najis. Dia balut di dalam keadaan ada najis, walaupun dia ambil wuduk awal, wuduk dia ada, balut qadar hajat, tetapi ada najis, juga tak sempurna 3 syarat. Itu contoh tak sempurna 3 syarat, contoh yang kedua. Atau contoh yang ketiga, atau di balut itu lebih daripada qadar lekat balutnya. Dia lebih, sepatutnya ambil setengah inci saja untuk pastikan balutan itu lekat. Tiba-tiba dia mengambil sampai seinci, maka tidak dibenarkan, sehingga dia wajib qada. Tidak dibenarkan lebih. Ini contoh yang ketiga, satu tersyarat ternafi, yang ini tak sempurna. Nescaya wajib qada, yakni wajib ulang sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk itu. Walaupun wuduk dia cantik, tayammum dia pun cantik, dia sembahyang pula cantik, sah solatnya, tapi wajib qada. Solat dia sah lah, tetapi status dia wajib qada. Kenapa? Kerana tak sempurna 3 syarat. Ternafi salah satu daripada 3. Contoh ternafi itu contoh yang ketiganya, ternafi dari sudut apa? Dari sudut cara balutan, lebih daripada qadar yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Kita akan masuk tajuk baru bulan depan ini, faslun fi faraidit tayammum. Kita nak tengok fardu tayammum ada berapa.
Kalau sebelum ni fardu wudu, ini fardu tayammum. Ya. Yang mana? 3 syarat yang wajib qada. Ya, dia luka pada kaki. Yes, luka pada kaki saja. Dia luka pada kaki, luka pada kaki dan luka pada kepala. Atau lah. Tak ada cara lain. Dia mudah ingat. Mutlaqan maksudnya tanpa kita cek 3 syarat, terus auto. Kalau luka di muka atau luka di tangan, terus wajib qada tanpa perlu cek. Itu dipanggil mutlaqan, semata-mata wajib qada tanpa perlu cek sama ada dia ada wudu ataupun tidak sebelum dia tayammum, ataupun ada najis ataupun tidak sebelum dia balut di dalam balutan, ataupun dia ambil qadar hajat. Jadi kesimpulannya, kalau luka pada kaki atau luka pada kepala, seluruh kepala luka, mesti jaga 3 syarat. Tak payah. Tak syarat. Kena sepaling ke sapu? Kepala tak syarat. Tempat lain dia syarat sapu. Sebab apa tempat lain syarat sapu? Sebab tempat lain ini masih ada ruang untuk kena kepala, untuk kena air. Tapi di kepala tak syarat sapu, sebab dalam mazhab Syafi'i dia asalnya sapu dengan air. Maka sapu dengan air tak boleh. Kenapa? Kerana tidak ada ruang sedikit pun nak sapu dengan air. Maka terus sapu debu atas kepala, tak perlu sapu air. Cuma sunat, ini kita kira asal lah. Tapi sunatlah nak sapu dengan air dulu. Sebelum sapu dengan debu, sunat kita sapu dengan air dulu. Sapu. Anggota lain wajib kena sapu dengan air dulu. Anggota lain wajib sapu dengan air. Kalaulah kita tepuk sekali je, memadai tepuk sekali untuk muka, iaitu debu kawasan yang tidak ada balut, kita sampaikan debu kawasan tidak ada balut, dan tempat yang sama, jangan ni lagi, jangan bagi mustakmal lagi, kemudian kita sapukan tempat yang ada balutan. Maksudnya tempat ni kita sapukan, sampaikan debu, tempat ni kita terus tarik maksud apa? Maksud sapu di atas balutan. Guna debu yang sama. Jangan ambil debu yang gugur. Mustakmal ni apa tahu? Mustakmal ni iaitu debu yang digunakan pada fardu wudu yang bercerai daripada Selagi tak bercerai duduk atas tu, tak apa, itu tak mustakmal, masih duduk atas ni. Tapi jangan ambil. Kalau kita angkat yang mana jadi mustakmal. Kalau kita angkat, di tangan kita dia gugur. Yang digugur tu mustakmal, yang dah telah digunakan. Kalau duduk di anggota tak apa lagi. Air pun sama. Cuma kita belajar secara basic. Kata guru-guru secara basic, jangan terangkat mustakmal. Maksud apa? Apabila terangkat gugur, itu dia tak detail lah, dia cara umum-umum saja. Anak murid pun faham umum jugalah. Apabila angkat mustakmal. Kenapa? Kerana dah angkat dah bercerai. Kalau angkat tak bercerai tak mustakmal. Cuma biasanya apabila angkat bercerai lah. Yang bercerai itu dipanggil debu yang digunakan. Kena ingat balik makna mustakmal, iaitu air yang digunakan pada anggota yang fardu, pada wudu yang fardu, pada basuhan pertama. Tu dia cara detail. Akan datang kita akan ulang balik. Saya sedar mungkin sebelum ni tuan-puan nak belajar dengan Ustaz Zai, air mustakmal.
Debu mustakmal. Selup. Tak boleh, selup tak boleh. Guna kain. Dan sapu debu tu jadi jadi debu kita tu dah berselup dah di balut ni. Tak boleh berselup tadi. Kalau nampak memang lembab air basah di ni, tak boleh, kena keringkan dulu. Dia tak dibenarkan selup. Tapi kalau debu yang dia nak debu kering tanpa bertukar status, kering tu jadi lumpur, selup tak boleh. Setakat dia panggil apa? Setakat lembab, debu yang lembab tak apalah. Jangan bertukar lumpur, lembab tak apa. Tak, jangan dia lap je, dia jangan air banyak. Air banyak tu memang kalau air banyak tu dia tak panggil lap dah. Pantang debu kena je dah. Kena debu terus jadi lumpur. Allahu a'lam. Boleh ke tuan-tuan? Boleh jadi speaker lah tu tayamum. Tayamum bukan apa pun, mudah je. Cuma nak faham tu. Dia mudah je belajar apabila jadi isu, baru dia tak confident. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.